Beberapa tahun yang lalu, Bank Pusat Amerika Syarikat, The Federal Reserve menghasilkan dokumen bertajuk Modern Money Mechanics. Publikasi ini menerangkan secara terperinci amalan institusional penciptaan wang seperti yang digunakan oleh Federal Reserve dan rangkaian bank-bank komersial global yang disokongnya. Di halaman pembukaan, dokumen ini menyatakan objektifnya. Tujuan buku kecil ini adalah untuk menerangkan proses asas penciptaan wang dalam sistem perbankan reserve fractional. Kemudian, ia meneruskan untuk menerangkan proses reserve fractional ini. Melalui terminologi perbankan yang pelbagai, terjemahan daripada ini adalah seperti berikut. Kerajaan Amerika Syarikat memutuskan ia memerlukan wang, jadi ia menelefon Federal Reserve dan meminta, katakanlah $10 bilion. Fed menjawab dengan berkata, tentu, kami akan membeli bon kerajaan 10 bilion daripada anda. Jadi kerajaan mengambil beberapa keping kertas, melukis beberapa reka bentuk rasmi pada mereka dan memanggilnya bon khazanah. Kemudian ia meletakkan nilai pada bon ini ke jumlah 10 bilion dolar dan menghantarnya ke Fed. Sebagai balasan, orang-orang di Fed menetapkan sekumpulan kertas yang nampak mengagumkan, tetapi kali ini memanggilnya nota Federal Reserve, juga menentukan nilai 10 bilion dolar untuk set ini. Fed kemudian mengambil nota ini dan menukarnya dengan bon. Setelah pertukaran ini selesai, kerajaan kemudian mengambil 10 bilion dalam nota Federal Reserve dan mendepositkannya ke dalam akaun bank dan setelah deposit ini, nota kertas secara rasmi menjadi wang sah, menambah 10 bilion kebekalan wang Amerika Syarikat, dan di situ, 10 bilion dalam wang baru telah diciptakan. Tentu saja, contoh ini adalah generalisasi, kerana dalam realiti, transaksi ini akan berlaku secara elektronik dengan tidak menggunakan kertas sama sekali. Malah, hanya 3% dari bekalan wang Amerika Syarikat wujud dalam bentuk mata wang fizikal. 97% yang lain pada dasarnya wujud dalam komputer sahaja. Sekarang bon kerajaan adalah, menurut reka bentuk, instrumen hutang dan apabila Fed membeli bon ini dengan wang yang pada dasarnya diciptakan secara atas angin, kerajaan sebenarnya berjanji untuk membayar balik wang itu kepada Fed. Dalam erti kata lain, wang itu diciptakan dari hutang. Paradoks memeningkan kepala ini tentang bagaimana wang atau nilai boleh diciptakan dari hutang atau liability akan menjadi lebih jelas seiring dengan latihan ini. Jadi pertukaran telah dibuat dan sekarang 10 bilion dolar duduk dalam akaun bank komersial. Di sinilah ia menjadi sangat menarik, kerana berdasarkan amalan reserve fractional, deposit 10 bilion itu dengan serta-merta menjadi sebahagian dari reserve bank, sama seperti semua deposit yang ada. Dan mengenai keperluan reserve, seperti yang dinyatakan dalam Modern Money Mechanics, bank mesti mengekalkan reserve yang dikehendaki secara sah yang sama dengan peratusan yang ditentukan dari depositnya. Kemudian ia mengkuantifikasikan ini dengan menyatakan, di bawah peraturan semasa, keperluan reserve terhadap kebanyakan akaun transaksi adalah 10%. Ini bermakna dengan deposit 10 bilion, 10% atau 1 bilion dipegang sebagai reserve yang dikehendaki. Sementara 9 bilion lain dianggap sebagai reserve berlebihan dan boleh digunakan sebagai asas untuk pinjaman baru. Sekarang adalah logik untuk menganggap bahawa 9 bilion ini datang dari deposit 10 bilion yang sedia ada. Namun, sebenarnya ini tidak benar. Apa yang sebenarnya terjadi adalah 9 bilion dicipta secara atas angin di atas deposit 10 bilion yang ada. Ini adalah bagaimana bekalan wang diperluas seperti yang dinyatakan dalam Modern Money Mechanics. Tentu saja mereka, iaitu bank-bank, sebenarnya tidak membayar pinjaman dari wang yang mereka terima sebagai deposit. Jika mereka melakukan ini, tidak ada wang tambahan yang akan dicipta. Apa yang mereka lakukan ketika mereka membuat pinjaman adalah menerima nota janji, iaitu kontrak pinjaman, sebagai pertukaran untuk kredit, iaitu wang, ke akaun transaksi peminjam. Dengan kata lain, 9 bilion dapat dicipta dari tiada, hanya kerana ada permintaan untuk pinjaman tersebut dan ada deposit 10 bilion untuk memenuhi keperluan reserve. Sekarang, mari kita anggap bahawa seseorang berjalan masuk ke bank ini dan meminjam 9 bilion yang baru tersedia. Mereka kemudian kemungkinan besar akan mengambil wang itu dan mendepositkannya ke akaun bank mereka sendiri. Proses ini kemudian berulang kerana deposit tersebut menjadi sebahagian dari reserve bank, 10% diasingkan dan pada gilirannya,
90% dari 9 bilion atau 8.1 bilion kini tersedia sebagai wang yang baru dicipta untuk lebih banyak pinjaman. Dan tentu saja, 8.1 itu boleh dipinjamkan dan didepositkan semula, mencipta tambahan 7.2 bilion hingga 6.5 bilion hingga 5.9 bilion dan seterusnya. Kitaran deposit, penciptaan wang dan pinjaman ini secara teknikal boleh berlanjutan hingga ke tiada batasan. Hasil matematik purata adalah kira-kira 90 bilion dolar dapat dicipta di atas 10 bilion asal. Dengan kata lain, untuk setiap deposit yang berlaku dalam sistem perbankan, kira-kira 9 kali jumlah itu boleh dicipta secara atas angin. Money jitters. Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Jadi, sekarang kita memahami bagaimana wang dicipta oleh sistem perbankan reserve fractional ini. Soalan logik tetapi sulit mungkin muncul dalam fikiran, apa yang sebenarnya memberi nilai kepada wang baru ini? Jawapannya adalah wang yang sudah ada. Wang baru pada dasarnya mencuri nilai dari bekalan wang yang ada, kerana jumlah keseluruhan wang diperbesar tanpa menghiraukan permintaan untuk barang dan perkhidmatan. Dan apabila bekalan dan permintaan mencapai keseimbangan, harga naik, mengurangkan kuasa beli setiap dolar individu. Ini biasanya dirujuk sebagai inflasi, dan inflasi pada dasarnya adalah cukai tersembunyi pada masyarakat. Apa nasihat yang anda biasanya That is, dapat? inflate the currency. They don't say debase the currency. They don't say devalue the currency. They don't say cheat the people who are saved. They say lower the interest rates. The real deception is when we distort the value of money. When we create money out of thin air, we have no savings, yet there's so-called capital. So my question boils down to this. How in the world can we expect to solve the problems of inflation? That is, the increase in the supply of money with more inflation. Tentu saja, ia tidak boleh.